Apa maksud membatasi unsur penyalahgunaan kuasa? Berita terpanas minggu ini ialah mengenai penolakan yang di-Pertuan Agong dan Majlis Raja-Raja terhadap permohonan Perdana Menteri Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk mengisytihar darurat pada 25 Oktober lalu. Penolakan tersebut menunjukkan Raja-Raja Melayu sedar tentang hak dan budi bicara seperti yang termaktub di dalam Perkara 150, Perlembagaan Persekutuan dalam mengimbangi pelbagai tuntutan demi menjamin berlakunya keadilan dan membatasi sebarang unsur penyalahgunaan kuasa. Istana Negara pada 28 Oktober 2020 telah menyampaikan titah Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah yang menasihatkan semua ahli parlimen untuk memberi sokongan kepada Belanjawan 2021 demi kelangsungan kesejahteraan rakyat dan pemulihan ekonomi negara yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Dalam hubungan ini, Majlis Presiden Pakatan Harapan menyatakan bahawa Belanjawan 2021 perlu memberi fokus kepada keperluan petugas barisan hadapan yang menjadi benteng rakyat Malaysia dari wabak COVID-19. Ia juga perlu menetapkan hala tuju yang mampu memastikan Malaysia akan terus maju sewaktu dan selepas pandemik, termasuk dengan mengenal pasti strategi-strategi pembangunan baharu untuk ekonomi serta membantu jutaan rakyat Malaysia yang terkesan sama ada akibat kehilangan pekerjaan mahupun pendapatan pada tahun 2020 ini. Menurut kenyataan itu, Majlis Pakatan Harapan mengingatkan bahawa berjuta-juta rakyat Malaysia yang berada pada atau di bawah paras kemiskinan amat mengharapkan bantuan melalui belanjawan ini. Golongan yang tidak harus ketinggalan juga adalah yang mengharapkan moratorium pinjaman dilanjutkan. Justru Majlis Pakatan Harapan menyeru Perdana Menteri menjunjung titah yang di-Pertuan Agong dengan mengadakan perbincangan dan rundingan segera dengan pihak pembangkang berkenaan isi kandungan Belanjawan 2021 sebelum ia dibentangkan di Parlimen pada 6 November. Kenyataan Majlis Presiden itu ditandatangani bersama oleh Presiden Parti Keadilan Rakyat, Keadilan, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Presiden Parti Amanah Negara, Amanah Muhammad Sabu dan Setiausaha Agong DAP Lim Guan Eng. Apa makna yang tersirat pada titah yang di-Pertuan Agong dan Majlis Raja-Raja itu? Kita nampak pemimpin kerajaan tebuk atap terus memuji-muji diri sendiri bahawa mereka berjaya menangani pandemik COVID-19. Kalau berjaya, kenapa mencadangkan pengisytiharan darurat dengan menggunakan alasan pandemik COVID-19? Sebenarnya, kerajaan tebuk atap hanya mahu Parlimen digantung supaya mereka boleh meluluskan Belanjawan 2021 tanpa perbahasan. Tindakan tidak masuk akal ini sudah pasti dilihat dengan jelas oleh Raja-Raja Melayu. Kerana itulah yang di-Pertuan Agong memilih melakukan rundingan dan konsultasi dengan Raja-Raja Melayu selaras dengan budaya syura yang sangat dianjurkan Islam ketika ummah menghadapi sesuatu persoalan yang memerlukan penyelesaian. Lalu dikeluarkan juga perenggan berikut. Raja-raja berpendirian pentingnya dihormati mekanisme semak dan imbang antara pelbagai cabang kerajaan dan peranan Seri Paduka Baginda untuk mengimbangkan pelbagai tuntutan demi menjamin berlakunya keadilan dan membatasi sebarang unsur penyalahgunaan kuasa. Jika Belanjawan 2021 dibuldoz tanpa perbahasan dan semak imbang, ia jelas bercanggah dengan kenyataan yang di-Pertuan Agong yang mahu menjamin keadilan dan membatasi sebarang unsur penyalahgunaan kuasa. Apa makna demokrasi berperwakilan dengan mewujudkan parlimen jika enggan mengoptimalkan fungsinya? Inilah masalahnya apabila membentuk kerajaan menerusi pengkhianatan dengan majoriti yang tipis. Lebih-lebih lagi dalam kalangan Perikatan Nasional sendiri, pemimpin mereka khususnya UMNO dan Bersatu asyik bercakaran merebutkan kuasa. Sementara itu, parti yang berjenama Islam pula menyokong pengkhianatan tersebut kerana kebencian yang melampau kepada sosok Anwar Ibrahim, DAP dan Amanah. Akhirnya, baru 7 bulan berkuasa, sudah mahu isytihar darurat.